Assalamualaikum dan selamat sejahtera business owner berwawasan. Okay, welcome to AMR TV. Seperti biasa, saya Nizar dan pada hari ini kita akan bersama dengan salah seorang tulang belakang AMR. Siapakah beliau? Tapi sebelum tu, anda tekan dulu button like, share, subscribe dan ring bell to notification supaya anda menjadi orang yang pertama yang akan menonton video pada masa akan datang. Baik, kita layan intro dulu. Rolling! Okey, kita bersama dengan Fazrul pada hari ini. Apa khabar Fazrul? Oh, baik Nizar. Alhamdulillah, sihat Sihat, nampak kacak dan lagi bergaya Fazrul. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, Fazrul adalah salah seorang orang cakap HR consultant lah, betul Faz? Betul saya. Okey, Faz. Pada hari ini kita nak bincangkan tentang human resource. Ataupun lebih dikenali sebagai pengurusan sumber manusia lah. Kan? Okey, sebab kita nak tahu ada juga di antara kalanya setengah company tu dia ada department HR. Betul. Ada kalanya memang tak nak pun HR tu ada dalam company tersebut. Tapi ada yang memang percayakan HR ni tapi belum lagi decide untuk ambil ataupun tidak. Okey, tapi saya nak tanya Faz lah. Saya panggil Faz lah. Boleh tak? Okey, boleh takut awak kekok. Tak ada. Orang panggil Faz Nizar. Okey. Alright Faz. Nak tanyalah Faz. Apa itu sebenarnya HR? Dan apa pentingnya HR ni dalam orang cakap apa bisnes lah kan? Yelah mesti ada baik buruk dia kan, kepentingan dia dan tidak pentingnya ke tak ada? Tak ada Nizar. Memang penting Apa saya akan terangkan selepas ni. Okey, boleh. Alright. So berpandukan pada soalan Nizar tadi, apa itu HR ni Nizar? Macam yang Nizar faham sendiri, HR ni sumber manusia Nizar. Sumber manusia maksudnya sesuatu benda yang memang perlu dalam satu orang kata organisasi. Bagi pada pandangan Faz, memang HR tu tanpa HR tak ada organisasi Nizar. Kerana HR ni adalah orang kata pencorak. Pencorak maksudnya dia yang mengaturkan. Betul Nizar, betul. Kita HR yang atur, HR yang tentukan, HR yang cipta, HR yang pilih, HR yang buang. Segala boleh kira 80 ke 90% keputusan HR. Betul. Okey. Faham. So penting HR tu sebenarnya Nizar. Human resource management tu sangat penting dalam sebuah organisasi. Okey. So memang orang cakap HR ni memang perlu ada lah. Betul Nizar, memang perlu ada untuk melengkapkan setiap organisasi. Betul, sebuah syarikat tu. Betul Nizar. Tapi kan orang ramai katalah, orang ramai lah yang kata Faz. Saya tak kata. Ya. Tapi ramai yang berkata di luar sana lah. Tapi ramai yang kata HR ni HR ni buat apa kita nak ada department HR. HR ni kerja dia buat gaji je pun kan. Macam mana Faz dengan pandangan yang sedemikian? Okey, pandangan-pandangan macam tu memang sangat popular Nizar. Betul. Mana-mana kita pergi kerja pun orang akan pandang HR ni macam tu. Okey, betul. Dibenci dalam HR ni normal things. Untuk pekerja-pekerja yang dalam bidang HR, tak ada ramailah yang akan tak suka dengan HR ni sebab HR lah yang akan pilih, HR lah yang akan buang, HR lah yang menentukan segala-galanya. Itu apa yang diorang pandang Nizar. Tapi silapnya di situ Nizar, orang tak tahu apa sebenarnya yang HR ni buat kat dalam organisasi. Okey, betul. Sebab that's why diorang hanya mengatakan alah HR ni buat gaji je. Betul Nizar. Tapi maksudnya bukanlah gaji saja. Bukan Nizar, kita bukan buat gaji saja Nizar. Maksudnya banyak lagi lah. Nizar. Banyak skop-skop yang sebenarnya beban HR pegang ni Nizar besar Nizar. HR bawa beban company sebenarnya. Apa-apa orang akan tuding jari dekat company, orang akan cari HR dia. Orang akan cakap HR tak buat kerja ke? HR tak pilih orang yang betul ke? Sebab dalam HR kita buat recruitment, kita buat training, kita yang buat KPI, performance pekerja. Semua tu terletak di bawah beban HR. HR yang akan uruskan semua benda tu, gaji, claim dan pelbagai lagi benda yang kalau saya terangkan sehari tak habis benda ni, betul tak? Betul. Tapi ada yang mengatakan HR ni macam ala kerja dia hired and fired je bekerja tu. Maksudnya adakah kuasa tu memang dari HR sendiri untuk hire dan juga fired seseorang tu? Di situ Riza, sebenarnya setiap apa yang HR jalankan ada SOP Nizar. Ada standard of procedure dia. Daripada mula macam mana kita nak buang orang, macam mana kita nak pilih orang, macam mana kita nak naikkan pangkat orang, semua ada SOP Nizar. Memang ada yang cakap flow dia memang ada Nizar. Dan kita tak sewenang-wenangnya kita pilih, ambil,
kita nak buang, kita buang. Kita tak macam tu Liza. HR ni dia memang ada SOP dia. Memang ada step by step yang dia perlu buat Liza. Okey Faz, itu untuk sedikit penerangan tentang performance management. Betul? Maksudnya bukanlah kuasa HR sepenuhnya untuk ambil pekerja tu dan juga buang pekerja. Betul, tidak macam tu. Kita tak ambil dan kita tak buang pekerja saja. Banyak lagi penilaian-penilaian yang kita buat. Orang kata cadangan yang orang kata keputusan yang dibuat tu bertapis-tapis baru keluarnya keputusan untuk ambil dan buang orang tu Nizam. Okey, tapi macam mana pula dengan sangkaan sangkaan orang yang orang mengatakan alah HR ni selalu aje menyebelahi bos. Macam tu. Mesti alah sikit-sikit HR ni bodek bos. Sikit HR ni menyebelahi majikan. Kita panggil macam itulah kan. Nak cover bos je. Staff macam tu, staff lebih kurang. Tapi kalau bos macam mana Faz? Okey, macam ni Niza. Bos tu adalah majikan kita. Ketua kepada organisasi kita. Betul. Orang kata apa-apa pun kalau kita solat pun kita akan ikut imam. Kalau imam sujud kita sujud. Kalau imam rukuk kita rukuk, betul? Tapi dalam organisasi memang kita akan ikut ketua. Memang HR akan ikut ketua. Akan nampak HR menjeberahi ketua. Tetapi apa-apa keputusan daripada ketua akan ditapis juga oleh HR. Sekiranya keputusan itu tidak mengikut sebarang keadilan, akan ada budi bicara juga daripada HR. Tak semestinya bos kata A, HR follow A. Bos kata B, HR follow B. HR juga akan jadi penasihat kepada bos. Ada benda-benda yang di mana HR rasa pendapat dan keputusan yang bos nak buat tu tak kena dengan cara dalam organisasi tersebut, HR akan cuba untuk banding tarakan benda tu. Maksudnya ada orang cakap budi bicara dari segi. Betul Niza. Macam itulah. Betul Niza. Okey, tapi Faz, macam tadi kita keluarkan satu statement alah HR menyebelahi bos. Betul. Kan? HR mesti cover bos punya. Betul. Okey, macam mana pula dengan staff ataupun macam mana seorang staff HR tu mengawal situasi bila ada staff yang menganggap HR ni macam kawan baik dia. Betul. Kategori macam rapat-rapat dengan staff HR kan. Lepas tu dia nak naik gaji cepat, nak naik pangkat cepat. Macam mana staff HR mengawal situasi tersebut? Okey, dalam keadaan macam ni Niza, orang nampak yang HR ni dia orang yang rapat dengan bos, dia yang buat keputusan, segala kepentingan ada dekat dia apa semua kan. Mostly orang akan nampak benda-benda macam tu. And then orang yang akal panjang ni, dia orang akan cuba mendekati HR, jadikan HR ni kawan baik apa semua dengan cara untuk dapatkan kepentingan untuk diri dia orang. Ada setengah orang yang macam tu, tak semua. Saya masih kata semua Jadi di sini perkataan yang saya nak highlight, yang saya nak bagi tahu adalah integriti. Integriti HR tersebut. Tidak boleh. Bila kita menjadi seorang HR, berada di dalam bidang HR, kita tak boleh ada sikap pilih kasih, kita tak boleh ada sikap berat sebelah, kita tak boleh pilih siapa, kita tak boleh being select siapa yang kita nak berkawan, siapa yang kita nak berkawan. Kita kena natural. Kita kena sama semua and then bagi win-win situation. Tak ada semua staff. Tak boleh staff yang kita suka dapat lebih, staff yang kita kurang dapat kurang. Tak boleh macam tu. Maksudnya nak tahu jugalah Faz. Okey, itu adalah cara bagaimana seorang staff HR itu mengawal situasi tersebut. Betul. Okey, bagaimana pula tindakan yang akan dikenakan jika ada staff yang sedemikian? Adakah ada tindakan ataupun kita menasihati dia ataupun macam mana ke jika ada staff yang jenis kaki bodek HR lah? Betul. Dalam situasi macam ni Niza, akan ada dua situasi lah, di mana cara pendekatan yang baik ataupun cara pendekatan yang kita kata straightforward. Cara pendekatan yang soft ni ataupun kita kata secara baik ni, mungkin kita akan sit together, bincang, cakap kau tak boleh macam ni, jangan disebabkan kau rapat dengan aku boleh bagi kau kelebihan yang lebih daripada orang lain. Tak betul. boleh. Tapi kebanyakannya macam itulah. Kebanyakannya macam itulah Liza. Bila benda-benda macam tu, memang nak bodek je tadi HR dak pergi kat bos kan. Benda-benda macam tu kan. Tapi orang kata sekiranya benda tu tak jalan Niza, dan kita nampak orang kata benda tu dah over border, dah melebihi, mungkin akan ada tindakan-tindakan macam surat dikeluarkan, surat amaran, ataupun akan dibincangkan dengan kita punya bos majikan kita macam mana untuk handle pekerja ni. Setiap pekerja yang bermasalah, antara HR dengan bos mesti ada perbincangan-perbincangan tertentu. Okey Faz, nak tahu jugalah, memang staff HR ni memang perwatakan dia memang kena seorang yang garang ataupun cakap jenis yang nak marah, muka nak kena serius je. Memang kena perwatakan macam tu ataupun
sebaliknya. Okey Niza, kalau bergantung pada soalan tu Niza, dia kena ikut situasi Niza. Sekiranya kita berlembut sangat, kadang orang pijak kepala, orang naik lemak, kat situ orang cuba ambil kesempatan. Macam nak mana? bodek, kan, sebagainya. Orang nampak, oh dia ni kita boleh makan ni, macam tu kan. Tapi sekarang ni kita terlampau keras pun, terlampau garang, orang akan annoying juga. Betul. Macam kita ni macam tak boleh nak berkompromi langsung. Sikit pun tak ada kompromi. Garang, serius kan, tak boleh nak buat kawan langsung. So kena tengok keadaan ni kena tengok keadaan, ada up and down situation dia. Jangan terlampau serius sangat, jangan terlampau lembut sangat. Orang kata biar being natural. Balance Dengan apa yang keadaan. Ada yang mengatakan macam alah susah lah HR ni, tak boleh nak macam nak kau team lah. Kan. Susah lah HR ni, sikit-sikit nak kena serious, straight to the point sangat. Kan? Macam mana tu Faz? Itu yang akan berlaku ni Zah, sekiranya orang yang cuba untuk mendekati HR tapi tak dapat bodek HR. Kan? So perkataan maksudnya staff tu beliau telah gagal untuk bodek HR. Tak boleh nak outing lah apa kan, macam tu. Tapi macam mana pun HR kena stay pada HR punya pegangan. Tak boleh lah sebab bukan rapat dengan seseorang HR terus okey boleh lah untuk kau, boleh lah, tak boleh macam tu. Itu integriti yang telah dilanggar lah. Maksudnya HR ni sebagai seorang staff HR, dia memang kena teguh dengan pendirian dia. Betul ni Sam. Macam itulah. Betul. Okey Faz, satu situasi ni Faz, katakanlah sebuah syarikat, satu buah, kita random lah, ini contoh situasi saja. Okeylah, katakan sebuah syarikat ni sebelum ini dia tiada department HR. Okey, mungkin baru mula bisnes kan, pelan-pelan cipta department by department yang baru dalam company tersebut. Okey. Dan bila ada kemajuan sedikit dan adalah modal sedikit untuk adakan sebuah department HR. Okey, mungkin staff yang ada dalam sebuah company tu agak kurang senang dengan kehadiran department HR ni sendiri. So macam mana mungkin department HR tu sendiri tahu akan kedatangan beliau kan, akan membuat satu gusaran hati untuk staff tersebut. Yalah, mungkin ada orang cakap apa, akan adanya pertukaran waktu bekerja lah, gaji lah kan, dan kekemasan. Aspek kekemasan paling orang cakap majoriti akan disentuh yang bahagian staff lah kan. So macam mana seorang HR tu menghadapi ataupun cuba untuk mengatasi situasi macam masa tu? Benda macam ni Niza, kita dah anggap sebagai norma dalam sebuah syarikat. So bila bos ataupun majikan tu dah buat keputusan untuk adakan HR di dalam sebuah syarikat tu, nak tak nak staff yang berada di dalam syarikat tersebut kena terima perubahan tu. Sebab kenapa majikan tu kita buat keputusan untuk adakan HR? Sebab mungkin dia nakkan satu corak yang lagi cantik untuk company tu. Orang kata satu gaya hidup dalam company tu yang ikut company-company lain. Lebih kemas, macam lebih membangun lah. Betul. Sama daya saing dengan company-company di luar sana. So bila seorang ketua tu dah buat keputusan, nak tak nak orang dekat bawah tu memang kena follow keputusan bos tu. Jadi dengan kedatangan HR ni, macam Niza cakap, HR tu sendiri dia memang akan tahu bahawa dia masuk dalam sebuah organisasi tu, dia akan, orang akan tak suka dengan dia. Tapi macam mana sekalipun, HR kena pegang pada HR, kena buat kerja HR, jalankan tugas HR. Tak boleh ikut apa yang orang suka, tak boleh ikut apa yang orang tak suka. Apa yang betul tak betul, apa yang salah tak salah. So jadi memang untuk mendapatkan penerimaan daripada staff-staff yang daripada syarikat-syarikat baru ini Zah, akan mengambil masa sikit lah. Betul. Maksudnya itu adalah kekerapan yang sentiasa berlaku. Ya betul Niza. Challenges untuk HR lah. Betul Niza. Tapi macam mana pun HR kena handle benda tu. Di situlah cara approach yang sama ada secara approach yang kita kata hard approach ataupun soft approach tadi. Kita nak cakap pasal, tadi kita ada sebut pasal mungkin ada pertukaran dari segi cuti kan, ataupun kekemasan. Kita nak cakap pasal cuti lah dulu. Mungkin biasanya untuk sebuah company yang sebelum ini tiada HR, tanpa HR, mungkin pada contohlah kita ambil cuti wilayah ataupun cuti-cuti yang macam cuti Selangor, ataupun cuti-cuti perayaan yang kecil kan. Sebelum ni cuti je, tapi bila ada HR
tak boleh cuti lah, kena kerja lah pada waktu tersebut. Okay, itu mungkin ada rasa yang staff kurang sikit. Yelah, cuti kan, kita cerita pasal cuti ni sebenarnya skop yang besar. Cuti ni skop yang besar. Memang staff ni, yelah, Malaysia adalah negara yang paling banyak cuti, betul? Kalau saya silap. Betul. Okay. So macam mana Faz tentang cuti yang ditukarkan, patutnya cuti tapi tak cuti? Okey Niza. Dalam hal tentang cuti ni Niza, ada banyak sangat pembicaraan. Kalau kita nak bincang tentang cuti ni, memang satu benda yang besar lagi dalam HR. Sebab isu cuti ni memang staff dan HR selalu petikaikan benda ni dekat HR tentang cuti Niza. Okey, saya ringkaskan benda ni. Setiap awal tahun HR akan menyediakan satu formatting yang dipanggil sebagai working calendar Niza. Dekat situ akan ada 1 tahun punya penjadualan cuti. Akan ada compulsory holiday dengan holiday yang dipilih oleh company. Okey, compulsory holiday contohnya cuti raya Cina, cuti raya Aidilfitri, Aidiladha dan sebagainya. Dan apa cuti-cuti yang company pilih adalah bergantung kepada keputusan kita punya bos. Okey. Contohnya company A, dia tak banyak ambil cuti yang ada dalam working calendar, tapi dia gantikan dengan annual leave. Annual leave staff company A dan company B. Company B hanya bagi annual leave dekat dia punya staff sebanyak 16 hari sahaja. Contoh ya. Dan company A ni dia tak banyak ambil cuti yang ada dalam kalender, tapi dia bagi annual leave dekat staff dia sebanyak 22 hari. Di mana annual leave tersebut adalah untuk digantikan kepada public holiday yang tidak dipilih tersebut. Contohnya hari Wesak, Difabali. So mana-mana staff yang nak cuti boleh gunakan annual leave yang HR bagi lebih tadi. Maksudnya benda-benda macam ni walaupun tak diberikan cuti pada hari tersebut, tapi diganti dengan annual leave. Annual leave yang boleh dipohon 3 hari ataupun seminggu sebelum tarikh cuti tersebut. Maksudnya bukanlah tak boleh kena kerja pada hari tersebut, tapi tak ada benefit apa-apa. Betul. Maksudnya HR walaupun ada buat beberapa perubahan dari aspek cuti, ramai yang silap di situ. Tapi dia beri juga kelebihan jugalah untuk staff. Okey, macam kita balik pada topik awal kita tadi, maksudnya HR ni memang staff pun dia jaga, bos pun dia jagalah, sebab yelah walaupun tolak cuti tetap juga bagi kelebihan benefit untuk staff. Okey, kita nak sentuh pasal cuti sakit. Okey, macam cuti sakit lah Faz kan, memang bukan company memang dah bagi ke cuti sakit tu untuk setahun pada seorang staff tu berapa hari? Contoh kita ambil mungkin 12 hari. Kan? Memang kalau cuti sakit ni memang kita nak kena bagi MC sebagai satu bukti. Betul ke Zam? Ataupun kita tak boleh ke kita tolak cuti sakit je. Maksudnya tak perlulah MC tu kita bagi. Yelah, sebab kita demam. Contoh kita demam, kita tak larang nak pergi office, tapi kita nak kena pergi klinik pula untuk dapatkan MC sebagai bukti untuk kita claim cuti sakit. Betul? Tak boleh ke kita tolak sahaja cuti sakit yang telah diberikan oleh company tersebut? Okey Niza, MC ni Niza, memang kita dah letak dalam kita punya SOP Niza. Kita memang perlukan dia punya black and white. Bukti tu kena ada Niza. Dan kenapa pula kita limitkan cuti selama 12 hari? Dalam keadaan orang kata negara kita yang capai inovasi ni Niza, banyak media-media yang diorang boleh gunakan ni. Ada MC-MC yang diorang boleh buat sendiri Niza. Betul. Ada juga MC-MC yang boleh beli dekat mana-mana klinik. Ramai staff-staff sekarang ni pandai diorang. Jadi kenapa kita limitkan selama 12 hari? Sebab kita tak nak benda-benda macam tu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kalau orang beli MC, kita mungkin tak dapat detect kalau orang buat sendiri MC ni Niza. So kita boleh jadilah betul ni kan. Jadi kita limitkan 12 hari. Selepas habis saja penggunaan cuti MC 12 hari tu, kita akan kira dia sebagai unpaid leave. Supaya ada dekat situ dia punya limit, supaya orang tahu yang 12 hari saja dia orang boleh cuti sakit. So sakit macam mana pun Niza, demam macam mana pun, kena ambil cuti sakit dekat klinik. Kita nakkan memang kena ada proof cuti sakit daripada pihak klinik ataupun hospital sebagai satu bukti untuk kita claim cuti sakit. Betul. Memang kita tak boleh tolak cuti sakit macam tu. Tak boleh Niza. Itu memang sangat orang kata akan jadi salah satu punca di mana orang ambil cuti sakit tu sebagai benda yang mudah. Rasa malas lagi kerja, cuti sakit. Tak boleh. Maksudnya boleh ada ambil kesempatan. Ya, betul Niza. Okey, faham. Okey, Faz, kita nak sentuh pasal kekemasan. Okey lah, macam company baru ada department HR. Kan, company baru ada department HR, tiba-tiba HR masuk, dah tak boleh dah. Mungkin sebelum ni staff ni berambut panjang.
Kan bila ada HR, rambut dah kena pendek. Betul. Sikat tepi je. Okey. Kan? Macam mana seorang staf HR tu untuk mengawal situasi ketidakpuashatian seorang staf tu? Yelah, sebelum ni tak ada masalah. Bila ada HR, kena potong pendek. Okey. Alright Niza, macam benda tu pula, kita HR ni, kita masuk dekat sebuah company ni, kita nak orang kata corakkan company ni kepada company yang lebih berdisiplin. Sama dengan company-company lain di luar sana, company-company yang orang kata kelas-kelas atasan punya company kan, kita nak. Kalau boleh bila kita HR ni masuk dalam organisasi tu, kita HR ni yang tolak organisasi tu naik untuk sama level dengan company-company lain. Jadi kekemasan tu Niza, bukanlah kita nak titik beratkan sangat, tapi orang kata HR ni memang nakkan orang kata kekemasan daripada semua staff, biar semua nampak kemas. Orang kata pewatakan diri kita tu akan membuatkan orang hormat dengan kita. Lagi kemas kita, orang akan lagi pandang baik dengan kita. Lagi selekeh kita, orang akan rasa lagi selekeh je dia ni. Faham tak? So pewatakan diri tu penting ni Zah. Macam orang masuk kedai, kalau katalah kedai macam Gucci. Kau masuk guna kemeja. Kau masuk lagi seorang guna jeans dengan pakai t-shirt kosong. Orang akan kejar orang yang pakai kemeja dulu Niza. Sebab orang akan berpandangan bahawa yang kemas lebih memerlukan perhatian. Tapi macam pilih kasih sikit lah macam tu kan. Macam pilih kasih Niza. Tapi Niza, itu yang pentingnya, di mana kita meletakkan kekemasan dekat semua. Supaya semua kemas. Maksudnya benda tu adalah pewatakan diri. Ya betul Niza. Mengikut pada situasi. Betul Niza. So kalau bekerja memang kekemasan tu memang penting lah, yang akan dititik beratkan daripada pihak HR. Betul Niza. Okey Faz. Okey Faz, kita dah penghujung dah ni. Kita dah penghujung dah. Betul. Kita nak habis dah. Tapi kita ada satu soalan. Okey. Yang terakhir untuk Faz. Alright. Okey, saya nak tanya Faz lah. Apa pandangan Faz? Yelah, macam kita cakap tadi, dunia dah makin maju. Betul. Kan sekarang dah 2023. Betul. Dah makin ke hadapan. Negara dah membangun. Kan setiap pasti ada software yang terkini ataupun application yang terkini. Kan sebab saya tengok rata-rata di luar dah ada dah macam sistem HR. Maksudnya seolah-olah tidak perlu lahirkan ataupun adakan staff HR. Kita boleh je ambil sistem tersebut untuk diguna pakai untuk menggantikan staff HR tersebut. Orang cakap mudah, untuk memudahkan kita. Kita bukanlah nak, soalan ni bukanlah untuk bash company tersebut, bukan. Kita nak tanya staff HR sendiri, apakah pandangan staff HR, bagaimana pandangan Faz tentang adanya sistem HR dan versus reality HR sendiri. Mana yang lebih better lah? Okey Niza, dua benda yang berbeza Niza, sistem dan manusia. Kita berfokuskan kepada nama kita, sumber manusia Niza. Bila kata berfokuskan pada sumber manusia Niza, bila kita pakai sistem ni, apa yang orang kata dalam sistem, itulah yang akan jadi keputusan. Betul. Bila antara manusia dengan manusia ni Niza, kita akan ada orang kata human to human. Orang kata human to human, sifat-sifat kemanusiaan akan ada sedikit tolak ansur. Kalau kita menggunakan sistem ni, 100% benda yang dalam sistem tu, itulah yang akan dikeluarkan sebagai keputusan. Maksudnya ada had dia. Betul. Kalau macam kata kau lewat datang, semua benda guna sistem. Okey, padahal kalau lewat datang ni baru sehari ni, 30 hari kerja, 1 hari tu je lewat. Memang ada masalah betul-betul yang tidak dapat dielakkan. So kalau kira guna sistem akan terus dapatkan yang kau datang lewat sehari tu. Betul. Tapi bila adanya real human resource, manusia ke manusia, akan ada tolak ansur di situ Niza. Heart to heart lah. Senang nak orang cakap boleh bincang tepi. Betul Niza. Maksudnya kita boleh betul lah ansur lah. Ya betul di antara manusia dan juga manusia. Ya betul Niza. Nama pun pengurusan semua manusia, betul? Banyak lebih baik sekiranya kita gunakan orang sebagai human resource berbanding sistem Niza. Banyak akan dapat. Faham? Tuan-tuan boleh cuba. Okey Faz, terima kasih atas perkongsian dan juga pandangan Faz tentang pengurusan sumber manusia. Baik, jika anda ada sebarang persoalan ataupun sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada kami, jangan risau, anda boleh saja emailkan kepada kami seperti email yang akan kami sediakan di ruangan description, atau
anda boleh saja letak di ruangan komen dan kita akan bacakan dan kita akan kupaskan pada video akan datang. Okey, jika anda ingin mendapatkan sebarang info tentang AMR Business Consultant, jangan risau, tekan saja atau layari saja website kami iaitu amrkl.com. Di situ banyak info tentang perkhidmatan yang AMR Business Consultant sediakan. Alright, terima kasih. Maka tamatlah episod kita pada kali ini. Terima kasih Fas kerana sudi jadi tetamu khas kita untuk video kali ini. Okey, jadi jangan lupa tekan button like, share, subscribe dan ring bell to notification untuk anda jadi penonton yang pertama pada video kita akan datang. Okey, so insyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Business owner berwawasan.